Bersama saya Zawazi Yusof dalam rentasan berita edisi 755 dan antara paparan utama. Bila atap yang ditebuk ingin ditampau. Pas meroyan, Anwar diperkenan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Sanusi dikecam banding COVID-19 dengan HIV. Kenapa khazanah perlu selamatkan EcoWorld? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bumbung rumah kita ditebuk pencuri, kita mahu menutupnya, maka berteriak pencuri-pencuri itu seolah-olah kita yang salah sehingga ada di kalangan mereka yang membuat laporan polis. Begitulah senario menunggu 13 Oktober apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau diperkenan oleh Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk menghadap. Kisahnya, Anwar Ibrahim mendakwa Pakatan Harapan memiliki majoritinya yang kukuh, meyakinkan dan selesa. Beliau juga menyebut majoriti ahli parlimen bersamanya adalah Melayu Bumiputra. Dari mana Anwar Ibrahim mendapatkan sokongan ahli parlimen Melayu Bumiputra kalau tidak daripada UMNO? Spekulasi pula membayangkan terdapat penyokong Datuk Seri Azmin Ali yang akan U-turn. Dalam hubungan ini, Mujahid memperingatkan bahawa Anwar memulakan langkah dengan keputusan Majlis Presiden Pakatan Harapan pasca Mac 2020 yang memberikan kepercayaan penuh pada beliau memimpin dan mencari majoriti yang diperlukan untuk mengembalikan mandat rakyat. Namun tindakan Tan Sri Muhyiddin Yassin menjalankan kerja Scheme of Things yang disokong Azmin Ali menjadikan Pakatan Harapan tidak memiliki majoriti Melayu. Sedangkan faktor majoriti Melayu ini sangat penting dalam percaturan politik Malaysia masa kini. Majoriti Melayu dalam langkah Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah keperluan strategik dan realiti yang perlu ditangani dengan penuh berhikmah, ujar Naib Presiden amanah itu. Apapun usaha Anwar Ibrahim harus berpandukan kepada prinsip teras Pakatan Harapan seperti integriti, prinsip hukum dan ketelusan dalam menjalankan misi mendapatkan majoriti di Parlimen. Secara ringkas, maknanya kemasukan en blok iaitu masuk secara kelompok atas nama parti atau UMNO tetap ditolak. Mujahid berkata penyokong Pakatan Harapan dan pengundinya sangat sensitif dengan kelompok UMNO yang mereka tolak kerana gagal memelihara integriti dan amanah sebagai pemerintah. UMNO ditolak ekoran skandal besar 1MDB, Felda, Mara dan tabung haji yang dikaitkan dengan kegagalan mereka untuk memelihara institusi Melayu. Itu jelas. Manakala pakar undang-undang perlembagaan Dr. Aziz Bari berpendapat jika Anwar sahih mempunyai majoriti mencukupi, pilihan yang ada hanyalah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri tebing tinggi itu juga melahirkan kekesalan terhadap laporan sesetengah media massa yang seolah-olah cuba mengelirukan tafsiran Perlembagaan Persekutuan, sedangkan katanya perlembagaan amat jelas dalam hal melantik kerajaan. Sudah tentu usaha itu untuk menyuntik keraguan apa yang dilakukan Anwar Ibrahim tidak sah di sisi Perlembagaan Persekutuan. Pelik sungguh apabila Muhyiddin Yassin dan gerombolan tebuk atap tidak ada pun pihak yang mengaku sebagai penganalisis berhujah bahawa perbuatan Presiden Bersatu itu tidak sah di sisi Perlembagaan Persekutuan. Tetapi apabila atap yang ditebuk itu mahu ditutup, mereka memutar senario untuk mengelirukan pendapat umum. Sedangkan apa yang Pakatan Harapan ingin lakukan ialah menggantikan kabinet yang tidak kompeten ini dengan yang lebih baik dan tinggi kualitinya. Apa guna kabinet berskala XXXL jika setiap kali menteri membuka mulut mereka menjadi bahan lawak, parodi dan troll sahaja? Nak rotan rakyat, itukah dasar paling canggih yang boleh difikirkan oleh pemimpin tertinggi Perikatan Nasional bagi menangani pandemik COVID-19? Kebebalan apakah ini? Gara-gara Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa beliau diperkenan menghadap Yang di-Pertuan Agong, pemuda PAS menangis seperti budak-budak puting tertanggal dari mulut.
kata ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin. Walaupun tidak menyebut nama, beliau dipercayai merujuk kepada timbalan Ketua Pemuda PAS yang juga ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari. Sebagaimana prinsip yang telah kita persetujui sebelum ini bahawa kita mahu menegakkan kerajaan tanpa DAP dan tanpa Anwar Ibrahim, kerana saya juga yakin bahawa dakwaan yang disebut oleh Anwar itu tidak akan berjaya. Cuma mungkin kalau ada ahli-ahli parlimen yang di sebelah kerajaan yang diberi tawaran yang boleh menggugat ataupun tawaran yang menarik. Perlulah diingatkan bahawa apa jua tawaran yang dikemukakan itu tidak berbaloi untuk kita menggadaikan masa depan rakyat dan negara dengan memberikan semula negara ini kepada kerajaan yang dianggotai oleh DAP, ujar Fadli, seperti dipetik Harakah Daily. Dahsyat betul kenyataan pemimpin Pemuda PAS ini. Macamlah DAP sudah menjual tabung haji. Hanifah menyindir pemimpin Pemuda PAS kerana bekerjasama dengan dalang yang menjatuhkan kerajaan Perak yang dipimpin PAS di bawah Datuk Seri Nizar Jamaluddin pada tahun 2009. Siapa maestro yang orchestrated jatuhkan kerajaan Perak itu, wahai YB adik? Bukankah anda semua dan parti anda semua sedang bersama dengan parti itu dan kali ini bersama-sama tebuk atap dengan maestro itu bersekali? Maksud Hanifah, kini PAS bersekongkol dengan UMNO. Beliau juga mengkritik pemimpin Pemuda PAS yang lupa ia telah bekerjasama dengan keadilan dalam kerajaan negeri Selangor sebelum ini yang di dalamnya ada DAP. Tak suka DAP, okey. Tapi dah lupa ke bahawa di Perak dulu DAP yang menang banyak kerusi Dewan Undangan Negeri. Rela beri kerusi Menteri Besar Kerajaan Perak kepada Yang Berhormat Adun Parti Ehem. Ini historical fact, ujar Hanifah. Dalam pada itu, Ketua Pemuda PAS Khairul Nizam pula berkata, Pemuda PAS dengan ini menegaskan secara serius mengecam keras keadaan dan situasi politik yang menggunakan taktik kotor dengan mengheret institusi istana sebagai modal politik berkepentingan bagi individu yang terlalu tamak dan kemaruk kuasa. Mungkin Ketua Pemuda PAS ini sudah hilang akal, hilang ingatan. Siapakah yang tamak sehingga membawa keluar partinya dan melompat keluar dari partinya ketika pemimpin Pakatan Harapan ketika itu sedang berperang dengan wabak COVID-19? Siapakah pula yang kemaruk kuasa ingin menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kanan melalui tebuk atap dan menggunakan institusi istana untuk melegitimasi tindakan mereka mencuri mandat rakyat? Mereka lah yang juga termasuk gerombolan ketok terkini disokong oleh PAS kononnya untuk menyelamatkan negara. Malah Ketua Pemuda PAS ini turut menghasut untuk mencetuskan apa yang disebutnya sebagai bantahan. Pemuda PAS akan terus mengikuti secara rapat apa yang akan berlaku pada 13 Oktober ini yang dikatakan mempunyai majoriti yang kukuh dan diyakini. Namun jika ianya adalah sekadar retorik, Pemuda PAS tidak teragak-agak untuk mengadakan bantahan di seluruh negara dan mengheret perangai ini kepada pihak berkuasa atas penghinaan terhadap institusi istana dan cubaan menghuru-harakan keharmonian negara. Walaupun menafikannya, kenyataan bertalu-talu pimpinan PAS mencela terhadap pengumuman Anwar Ibrahim itu jelas menunjukkan ketakutan yang amat sangat. Kalau PAS berada di pihak yang benar, takut apa? Jika benar Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu menggunakan rotan untuk menangani mereka yang ingkar SOP, Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengelakkan jangkitan COVID-19, salah seorang yang patut dikenakan hukumannya itu ialah Menteri Besar PAS Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor. SOP atau Standard Operating Procedure ialah mengenakan pelitup muka dan penjarakan sosial ketika bertemu dengan orang awam. Namun Sanusi bukan sahaja mempertahankan Menteri Agama Datuk Seri Zulkifli Mohamad yang tidak patuh kepada SOP, malah beliau sendiri pun tidak patuh kepada peraturan itu ketika melakukan tinjauan di kawasan hutan simpan Ulu Muda pada 5 Oktober lalu. Lebih teruk lagi, Sanusi Muhammad Noor membandingkan pesakit COVID-19 dengan mereka yang menderita HIV yang didakwanya melakukan dosa. Kita buat kerja tiba-tiba terkena kepada pandemik. Ini bukan AIDS atau HIV, yang mana antara penularan HIV dari seks songsang. Ini haram, tak boleh, dosa, katanya dipetik beberapa media. Kenyataan Sanusi yang tidak cerdik itu tidak dapat diterima. Pakar perunding kanak-kanak di Hospital Pakar KPJ Pulau Pinang, Dr. Zaidi Zakaria menyifatkan Sanusi tidak faham kritikan keras rakyat ke atas Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi dan Menteri Agama soal kepatuhan SOP COVID-19. Dia berkata masyarakat bukan marah atau mencipta persepsi atau naratif pesakit COVID-19 ini melakukan dosa besar. Bagaimanapun beliau mengecam sikap Sanusi yang membandingkan COVID-19 dengan HIV.
Mengaitkan atau perbandingan pula dengan pesakit HIV atau AIDS sebagai melakukan dosa besar itu amat tidak wajar. Bahasa kasarnya, mulut celupar, kata Zaidi dalam satu hantaran di Facebook. Menurut beliau, bukan semua yang menghidap HIV atau AIDS itu melakukan zina, seks songsang atau suntikan dadah. Menteri Besar cuba tolong fikir bagaimana si ibu yang baik, orang yang bertakwa serta anaknya berumur 1 tahun menghidapi penyakit HIV. Stigma yang difahami beginilah merosakkan masa depan pengidap HIV yang langsung tidak bersalah atau tiada dosa. Bagaimana mereka dijangkiti HIV, ujarnya. Zaidi menganggap perbuatan Sanusi yang memperlekeh Persatuan HIV AIDS sebagai amat keterlaluan, cukup menjengkelkan dan satu penghinaan. Hatta jika mereka yang terlibat kerana penggunaan dadah dan lain-lain sekalipun, siapa kita untuk menghukum mereka? Ingat, jika mereka benar-benar insaf dan taubat nasuha, mereka diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mereka dahulu masuk syurga. Yang menghukum buruk mereka di dunia masih tunggu perbicaraan di mahkamah Rabbul Jalil, tegasnya. Beliau mengimbas tugasnya sebagai doktor perubatan, mengendalikan klinik HIV ibu dan anak sangat-sangat menginsafi. Menurut beliau, mereka begitu tertekan dengan masyarakat. Tugas kita sesama manusia membantu dan menolong meringankan beban mereka, memberi harapan kehidupan. Jika tidak mampu membantu, janganlah menghina, nasihat Zaidi. Sementara itu, Majlis AIDS Malaysia MAC melahirkan rasa kecewa dengan kenyataan Sanusi itu. MAC khawatir kenyataan tersebut akan mendorong pesakit HIV yang mungkin terdedah kepada COVID-19 menyembunyikan status kesihatan mereka kepada penyedia perkhidmatan kesihatan. COVID-19 sangat bahaya kepada individu yang mempunyai sistem imun ketahanan badan yang lemah, kata Presiden MAC, Datuk Dr. Christopher Lee dalam satu kenyataan. Dalam pada itu, Pengerusi Biro Kesihatan Angkatan Wanita Amanah Negara Awan, Dr. Hafizah Mustaqim, menyifatkan kenyataan Sanusi yang melabel bahawa pesakit HIV sebagai golongan pendosa adalah keterlaluan dan lari dari fakta dan kebenaran. Dengan ini, Awan Nasional mendesak agar Menteri Besar Kedah menarik balik dan memohon maaf kepada pesakit HIV, ujarnya dalam satu kenyataan. Kalau Menteri Besar Perikatan Nasional pun bercakap tanpa fakta, apa yang dapat kita harapkan tentang kebolehan mereka merangka dasar yang mantap untuk negara? Kenapa syarikat milik khazanah perlu menyelamatkan EcoWorld Development Group Berhad atau EcoWorld? Itulah persoalan yang dibangkitkan oleh Pengerusi Amanah Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah, dan rakyat yang dambakan sistem tadbir urus baik yang berintegriti, telus dan bertanggungjawab. Banyak pihak mengatakan penggabungan ini adalah satu bailout untuk menyelamatkan EcoWorld. Saya mendesak Kerajaan Perikatan Nasional dan Khazanah mengkaji kewajaran rancangan ini diteruskan, kata Raja Kamarul. Kita letak tepi dahulu pandangan politik. Sebelum ini, Khazanah mempunyai pegangan 66% dalam UEM Sunrise Berhad, tabung haji, menerusi urus harta jemaah 7% dan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kira-kira 5%. Pegangan terkumpul rakyat di dalam UEM Sunrise sebanyak 78%. Apa terjadi setelah UEM Sunrise bergabung dengan EcoWorld? Menurut laporan, dengan penggabungan ini, Khazanah hanya akan memiliki 43% yang bermaksud ia hilang kawalan terhadap UEM Sunrise. Pegangan tabung haji juga akan turun kepada 4% daripada 7%. Apa yang dikecohkan? EcoWorld merupakan milik Tan Sri Liu Kisin dan Tan Sri Said Mukhtar Al-Bukhari, sebuah syarikat swasta yang diberitakan sedang menanggung hutang yang tinggi. Tiada apa yang dibanggakan dengan EcoWorld lagi. Dikabarkan saham EcoWorld sudah merudum sejak 5 tahun yang lalu. Pada 9 Oktober lalu, nilainya hanya 40 sen sahaja. Tindakan Ketua Pegawai Eksekutif UEM Sunrise Berhad, Anwar Syahrin Abdul Ajib, meletak jawatan selepas Sunrise Group Berhad menerima cadangan penggabungan dengan EcoWorld turut menimbulkan persoalan. Sekarang kita lihat dari sudut politik ekonomi pula. UMNO sejak dahulu mendabik dada sebagai pejuang pembela hak Melayu yang tidak ada tolak bandingnya. PAS yang bersekongkol dan bersatu, dan UMNO pula mendakwa sebuah parti Islam yang membela umat Islam. Khazanah pula visinya adalah untuk membuat pelaburan strategik untuk negara. Namun adakah labur dalam pasaran hartanah yang tenat itu strategik? Difahamkan pelan itu telah diluluskan oleh ahli lembaga khazanah yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang menolak DAP kerana dikuasai China.
siapakah lagi ahli lembaga pengarah khazanah di kalangan ahli politik. Mereka termasuk Menteri Perdagangan, Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali dan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz. Kononnya mereka melakukan langkah syaratan untuk menyelamatkan negara. Rupa-rupanya mereka menyelamatkan EcoWorld, sebuah syarikat swasta milik bilioner. Sementara itu, rakyat diugut untuk dirotan oleh Perdana Menteri Tebuk Atap yang mengaku dirinya abah jika melakukan kesalahan berhubung SOP Kementerian Kesihatan Malaysia. Cadangan yang sama pernah ditolak oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Tentu PAS tidak tahu usaha Pakatan Harapan dalam perkara ini. PAS ketika itu sibuk berwirid supaya rakyat membenci China, Islam terancam, ekonomi merudum dan sebagainya. Adakah rakyat akan untung dengan penggabungan ini? Inilah yang berlaku apabila periuk mengata belanga hitam. Justru rakyat menuntut pemimpin Perikatan Nasional yang enggan menolong syarikat penerbangan Malaysia MAS dan menuduh tabung haji menjual aset kepada bukan Islam menjelaskan isu berhubung penggabungan ini dengan jujur, telus dan penuh tanggungjawab. Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.